Saya adalah saya kena bahan. Kena bahan dengan siapa tu? Arwah Pak Yus. Arwah Pak Yus. Ada juga kata, apalah dia kata kau driver apa? Bagi saya dalam lawak tu tak kisah. Kita jangan lawak lucah. Lawak lucah, lawak menghina. Bagi saya itu bukan, itu joke. Betul. Itu joke bagi saya. Jadi kita jangan kalau nak kata driver, hina kerja driver. Masih lagi bersama dengan Syuk, Fizi dan juga Soeb, dan anda sedang menonton dan juga mendengarkan Dol Podcast. Minggu ini kita bersama dengan Datuk Yusof Haslam. Don Samad. Don Samad. Watak dia Don Samad dalam Don Dukun. Ini kalau Datuk pakai misai dah ingatkan Don Samad betul ni depan kita ni. Sekali attire dia, pakaian. Tok, sebagai seorang penerbit dan juga pengarah, saya sebenarnya teringin nak tanya tu. Sebab kalau kita tengok ikut filem Melayu daripada dulu, zaman P.Ramlee, corak lakonan dia lain sikit. Ada orang nampak santai. Tapi bila beralih kepada zaman macam gila-gila remaja, lontaran dialog dia jadi lain sikit. Peperiksaan. Dan saya ada tengok tau cerita Datuk ada satu. Masa tu saya tengah tengok RTM kot. Tiba-tiba keluar satu cerita lama. Masa tu Datuk tengah atas sofa. Siapa yang jadi bini Datuk saya dah lupa. Kau nak ke mana tu? Saya nak ke pasar beli ikan. Okey juga, aku teman. Lagipun aku dah lama tak tengok muka ikan. Datuk saya cakap cerita apa? Datuk orang Sabah filem. Datuk saya kan dah lama tak tengok. Dia gini, apa yang skrip dia bagi pada orang pada kita contoh kan, dia macam Roshan Mano kata apa, peperiksaan pasal dia baru lagi tak tahu apa, jadi dapat ni peperiksaan mungkin pengarah pun tak tegur ketika tu. Tapi kita dapat tengok macam okey, P.Ramlee santai. Satu zaman ni ketika tu dialog dia macam tu. Lepas tu kita kembali pada santai. Kenapa tu wujud perbezaannya? Dia beginilah, dia bagi saya macam zaman P.Ramlee satu, tapi sebelum zaman P.Ramlee pun ada juga. Kalau kita tengok balik zaman macam cerita mula-mula dia buat cerita apa tu, Penaik Beca. Penaik Beca. Dia tengok balik zaman tu masih ada lagi tu. Bahasa baku tu. Ingat kan bahasa baku kan? Apa nama dia? Azizah. Aku cinta padamu Azizah. Kalau kau ikutkan zaman tu tak cakap. Tapi of course pasal kebanyakan dulu daripada pentas teater. Baik tu. Bangsawan. Bangsawan. Jadi terbawa benda tu. Tapi makin lama dia akan pergi ke natural. Tetapi macam mana natural pun tengok pada babak. Baik. Kalau kau nak buat drama cinta, filem cinta lah kata. Baik tu. Hindustan sama juga. Apa yang kita petikan, Hindustan sama juga. Hindustan sama juga. Hindustan, kau tengok apabila dia bercakap filem cinta, dia main bahasa. Betul tak? Kalau mesti kata natural dia, aku nak kahwin kau lah. Boleh? Betul. Dalam filem boleh itu. Boleh tak kena buat love story itu? Tak boleh, betul. Aku sayang kau. Aku sayang kau lah. Apa tak boleh lah lain kan? Lain, tonasi lain. Itu beza di antara. Tengok pada babak lah. Babak santai-santai lah. Ada babak depend. Dia takkan sama. Saya tahu lah. Tapi makin setiap tahun masa bergerak, of course kita juga akan improvisekan kita punya secara dialog, secara kata bual kan. Dia akan berubah. Macam Syamsul zaman saya. Zaman Syamsul zaman gangster kan. Gangster. Masih berasa lu siapa? Kan. Kau salang sama lu. Betul kan. Ada Sini. Nampak berubah. Berubah kan. Tapi bagi saya sekarang ni saya nampak banyak perubahan lah. Banyak perubahan berlaku kan. Ikut zaman jugalah. Macam dulu kalau mesti kata pengacara dia agak protokol. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Cuaca pada hari ni datang zaman Syuib ni terpekik terlolong dengan suara menyek dia lagi. Menyek apa lalu semua ada ni. Kan. Masa dah berubah. Orang nak santai. Kalau tidak orang pergi dalam kereta, buat kereta dengar kan selamat pagi, benda tu dah 10 kali dah dengar, 100 kali dah. Kan. Jadi orang jemur, orang nak lain. Semuanya diubah ketika wujudnya Raja Lawak. Daripada Raja Lawak lah munculnya Syuib. Betul. Dia Saya juga kamu semua kan nampak. Betul. Ini satu anjakan paradigma dalam industri kita. Betul tu. Tahu tak? Jadi bagi saya kita kena terima perubahan. Baik tu. Ada setengah orang, saya ada kawan-kawan dia, apalah sekarang ni. Dia kata apa ni Jureba radio sekarang bercakap macam pasar lah. Dengar suci. Yang bercakap tapi yang bercakap siapa? Orang tua. Nampak? Jadi tak ngam. Bayar saya tau. Tapi dia ni bukan macam saya ni orang filem masuk, kita dah biasa dah. Baru yang lama-lama orang pencen ni apa benda, orang dulu bagus lah, orang dulu. Saya pun cakap tahu, saya tak mau cakap, ada orang cakap orang dulu lagi bagus daripada orang sekarang. Bagi saya
zaman ikut zaman. Betul. Zaman dah berubah. Hari ni pun pelakon kita sekarang, pelakon kita, pengarah-pengarah kita hebat-hebat sekarang. Pelakon hebat sekarang. Kita kena aku yang baik, kita kata. Tak boleh kata zaman aku dulu lagi bagus. Penyanyi dulu lagi bagus. Tidak, bagi saya ikut zaman. Ikut zaman tu. Ikut zaman dia. Ya. Kita kena akui yang baru, kita kena raikan yang baru. Kan? Yang lama kita kena hormati. Ya, betul. Itu dia. Okey Tok, tadi Tok ada petik pasal Raja Lawak. Dul, ingat Apa, Dul? Ingat Dul. Datuk pernah jadi juri kita ni. Yelah Tok. Datuk lah jadi driver tu. Sajalah nak tanya momen tu. Itu salah satu cabang juga yang Datuk buat kan. Ya. Jadi bila Datuk accept sebagai juri Maharaja Lawak tu, Ya. apa momen-momen dia yang Datuk ingat sampai sekarang? Saya adalah saya kena bahan. Saya kena bahan dengan siapa tu? Arwah Pak Pak Yus. Yus. Arwah Pak Yus. Ya Ada juga Allah. kata, apalah dia kata kau driver apa? Bagi saya dalam lawak tu tak kisah. Kita jangan lawak lucah. Lawak lucah, lawak menghina. Bagi saya itu bukan, itu joke. Betul. Itu joke bagi saya. Jadi kita jangan kalau nak kata driver, hina kerja driver. Betul tak? Hina kerja driver. That's why benda-benda macam saya sekarang, saya cakap saya oleh kerana saya kerja bas konduktor walaupun 10 bulan. Baik tu. Ada orang, Ustaz Islam, Datuk, dulu you driver apa ni, bas konduktor je. Bas konduktor you ni mengamuk kesengit dia. Kenapa? Apa masalah dia? Apa masalah dia? Hina ke kerja tu? Kalau tukang sapu pun tak hina. Betul tu. Dia cari rezeki. Dia bukan makan rasuah. Betul. Dia bukan mencuri. Ya. Ada gitu tau. Macam dia tak percaya. Ada gitu. Faham. Ada setengah-setengah tu. Kadang kita tu rasa juga. Dia ni dulu apa, bas konduktor je. Haprak, tak ada benda. Pernah. Okey. Ada tu. Pernah cakap dulu zaman-zaman tu. Ada cakap tu. Ada benda dah haprak lah. Betul, pernah. Saya benda ni because kita kita sebagai manusia jangan kata hina pekerjaan. Setiap pekerjaan yang you buat tu selagi rezeki tu halal, Betul. halal. Bukan hina. Jangan hina. Walau you tukang sapu sekalipun, dia cari rezeki. Bukan mencuri. Lebih hina kalau orang tu berpangkat besar, dia kaya-kaya, tapi dia bongkak, sombong, itu lebih hina bagi saya. Dah rasa Datuk macam ni tengok memang kerahas pakai macam kena sekolah dekat. Sebab bila Datuk cakap, Datuk ketak bibir tu. Itu kami jadi takut. Kami rasa macam berlakon kerahas tengok macam ui. Kita tak ada tadi yang apa action ke apa, tak ada tu. Bukan saya cakap, saya juga tak sempurna. Gitu. Saya pun banyak melakukan dosa di zaman muda saya. Kadang kita overact, kita kadang rasa action sangat. Baik tu. Lepas fikir balik, apa kerja dah kau nak action. Kerja engkau. Tapi saya tak nafikan, saya berniaga ni mengajar saya supaya kita menghormati manusia sama manusia. Supaya kita sedar diri, kita walaupun kita star ke, kita bintang filem ke, superstar ke, kita level kita sama. Sama. Yang beza kehidupan kita dia rezeki kita. Baik tu. Mungkin kau ni kau ada kerja yang bagus sikit, beli ada kereta. rumah yang bagus. Tapi kalau orang biasa kau duduk rumah setingkan, rumah flat ke, Dia ada selalu motosikal cakap saya ke, duduk rumah flat tu Alhamdulillah. ni. Mana Apa nak hina? Duduk rumah flat pun tak hina. Itu kerjaan kau kan. Betul. Kita kena respect each other tau. Jangan kita pandang dia kau budak kru, bukan standard kau. Galak tau lah Saya budak-budak kru saya macam kawan-kawan, tapi saya tegas sebagai bos, saya tegas. Ya. Tapi saya boleh makan dia orang, boleh apa ni, bergelak ketawa dia orang. Ya. Itulah sifat Piramli. Piramli begitu tu. Piramli, my brother-in-law, arwah my brother-in-law. Jumpa dia sekali dekat Cokit, dia makan dia, lepas jumpa macam berkawan loh. Very humble. Sampai dia sanggup nak ikut my brother makan kat rumah. Nampak? Begitu sekali. Dia adalah orang yang paling humble. That's why Piramli dia sanjung. Very simple. Orang kata tu Piramli ni very open sangat lah. Dia kadang dia campur pergi apa ni, duduk kat warung. Sebenarnya bagi saya tak ada hina duduk di warung. Betul tu. Jangan apa yang nak hina. Saya galak pun galak dekat warung. Tak ada kan? Tak hina. Kalau kita ada duit pun, kita naik kereta buruk, kereta second hand pun, apa nak hina? Betul. Kadang-kadang saya datang pergi kerja, jalan jam kadang, office saya nak parking payah. Saya suruh budak kru saya. Dengan kereta buruk saya naik. Tak ada ikan. Apa nak ikan kan? Bukan jatuh standard kau naik apa ni, kapcai sekalipun. Kau pasang kau dah kata kau jutawan, kau tak boleh naik kapcai. No, saya tak ada istilah benda tu. Bagi saya, kita manusia semua sama. Wah, dahsyat lah. Padahal ni rumah Datuk atas bukit tu. Saya kalau tengok rumah Datuk tu, insyaAllah. Ya tu. Satu ketika dulu saya datang KL, sampaikan rumah Datuk tu jadi macam monumen. Sama tu. Macam bila lalu KL, kau nak tahu rumah Datuk esok. Mari tu akan bukit tu. Tok, saya pun pergi tu. Saya pun sama duduk. Itu rumah Datuk. Tapi alhamdulillah bila kita jumpa hari ni, masya-Allah, kita tahulah macam mana orang ni boleh berjaya. Betul Saya tu. ada rumah saya tu, saya buat sebenarnya
masa tu saya tak nafikan lah, masa kita buat filem Semelu, saya ada rezeki. Saya plan nak beli rumah kecil je. Lepas saya fikir saya nak buat studio. Rumah saya studio tu, buat studio tau kan. Baru tu ada studio, ada kelab malam semua kan. Kita buat macam studio untuk simpan barang. Jadi ini semua bukan untuk kemegahan. Saya duduk rumah besar tu tak ada. Saya kalau orang cakap, kadang orang melewati setengah tu ada Yusof Aslam, the richest man in Melawati. Please. No. Aku tak pernah anggap diri aku biasa. Tapi Datuk pandai, rumah tu lah gunakan untuk syuting. Ya, saya syuting. Kurang dah sikit kos. Saya buat drama Semelu 4 tahun rumah saya. Nah, nampak. Sibuk je tu. Nak sewa kat tempat lain berapa banyak tu? Bukan apa, lagi satu sewa dia bukan apa. Kadang-kadang kita boleh sewa lah. Ada masa kita sewa sama orang. Kadang-kadang kita rasa kurang selesa lah. Kadang tengah malam kan, orang nak tidur kan. Jadi benda-benda tu kita respect lah. Tapi saya juga kena ucap terima kasih kepada orang yang bagi pinjam rumah dia. Bukan senang. Setengah orang dia tak pandang duit. Betul. Dia nak privacy. Betul kan. Ini yang kadang tengah-tengah syuting, kadang kita syuting orang. Tolong diam. Baby tu senyap kan. Kau tu senyap kan baby kan. Takkan budak. Tak sedap kan. Jadi terasa salah. Dah lah penumpang rumah orang. Salah on the set. Betul. Salah. Ada sekali saya pernah syuting satu siri dulu. Siri PJ tu. Saya ingat ni pengalaman saya. Siri PJ. Siri tu popular. You mungkin tak ada tahun 83. Saya belum lahir tu. Saya tu siri panjang. Dia macam dia ambil daripada siri Dallas tau. Dallas ya. Okey. Jadi galak pada berlakon siri tu. Jadi saya pernah main kat TV yang ni tu. Kat TV 1 RTM dulu. Jadi siri tu popular. Saya pergi syuting satu rumah tau. Syuting rumah tu rumah pilot. Sekali entah macam mana tengah. Okay, please silent. Kawan tu pilot tu. Rumah besar ni. Salam please. Lepas tu entah macam mana dia turun ke? Besok tak ada syuting lah. Dia dah marah. So dia silent. Pasal apa? Pasal apa? Yalah kawan tu, what the hell man. Ni rumah aku. Rumah aku nak suruh stop. Podal aku tak ingat lah kan. Jadi kadang kita pergi orang syuting, kita kena polite tu. Pasal kita kena sedar lagi, kita pinjam orang syuting. Dia bagi kau syuting mula cukup baik lah tu. Kena respect. Betul lah. Okay Tok, ni nak tanya Tok. 3 pelakon the best dalam hati dan juga jiwa Yusof Aslam. 3 tu. Favorite lah. 3 nama. Saya boleh katakan, saya nak cakap banyak pun katakan orang kecil hati kan. Tapi dari segi sahabat, galak satu. Yang pertama galak. Okay. Itulah kan galak. Lepas tu macam yang kedua? Yang kedua kita Awi, okey. Awi. Alamak, seorang je tinggal itu, seorang je tu. Tapi saya sebenarnya ramai perempuan model ni. Perempuan model. Kali ni kita nak 3 tu. 3. So kecil hati dia tu. Saya ada Abang Fadil tu. Saya kutipan 18 juta. Yalah tu bukan apa. Bukan favorite lah. Tu bukan favorite lah. Itulah boleh katakan ramai lagi lah sebenarnya saya cakap you. Saya nak bagi kata bahkan kecil hati. Bagi saya semua. Saya Era Fazira, Ziana Zain, Amy Abadi, AC Mizal, kan? Awi ni semua ramai. Roshamno, Datuk Roshamno pernah kerja dengan saya. Datuk Roshamno dia berlakon cerita Maria Brena kan. Daripada filem tu terus dia orang kan dia ambil cerita bara semua kan. Jadi itu semua dan saya bangga tengok Datuk Roshamno ini dah berjaya kan. Dia pernah bercakap saya masa dia tengah syuting Mariana yang kedua. Bang, masa saya belum datuk lagi. Saya ada bangunan ni. Bang, saya lagi 10 tahun saya nak jadi macam abang. Abang ada bangunan ke sendiri, saya nak teruskan. Dia kotakan. Dan dia kotakan. Nampak? Itulah semangat juang yang kuat. Jangan kita jealous. Kita jealous kat orang untuk berjuang. Jadi macam dia. Baik tu, sebut pasal skop tu kan. Maksudnya dah hampir 4 dekad. So apa mungkin pandangan Datuk boleh kongsi sikit kalau sekiranya ada yang generasi baru kita yang nak start production dan nak ikut jejak langkah Datuk? Saya pun secara jujur saya kata apa yang saya capai ni bukan sebab kita skop ni hebat, tidak. Ini semua dengan izin Allah kan. Betul. Tapi dalam perjuangan untuk meneruskan satu syarikat bukan satu perkara yang mudah lah. Betul. Satu perjalanan yang panjang, ada banyak liku-liku dia, you kena sabar, you kena tabah dan tidak ada jalan singkat untuk kita berjaya. Ada budak-budak muda yang baru kat company, Datuk, bila saya nak jadi macam Datuk ni? Berapa lama kat company? 3 tahun. Hai, umur belum 30 kau nak jadi macam aku. Aku ni kau jangan pandang aku hari ni, pandang aku dulu 30 tahun dulu siapa aku. Kan? Benda-benda ni lah. Lepas tu apa saja yang kita buat, kita kena ada integrity. Integrity dia merangkumi semua. Bukan soal
disiplin saja, soal apa dalam termasuk kalau you dah kahwin dalam soal rumah tangga. Baik tu. You kena jujur kepada pasangan you. Baik tu. I tahu untuk mencari kesempurnaan memang payah. Betul tu. Ya, kita tak pernah sempurna, isteri kita pun tak sempurna. Betul tu. Tapi kalau apa-apa ada masalah berlaku, kita selesaikan dengan cara kedamaian. Baik tu. Ya, berunding, berbincang. Baik tu. Baik tu macam ada hal yang kau ni. Kau macam tak sekarang ni macam gini. Entah mak saya mencelah. Umpamanya macam Datuk tengah bagi nasihat, dia seorang je yang kena marah. Saya ni kemarin macam dia kena marah ni. Sebab dia yang jawab baik tu. Kau kena tahu Dul. Kau jangan jadi orang macam ni. Bini tak baik tu. Dia Dul. Sebab bila Datuk Yusof tadi dia sebut bukan saja dalam kerja, kita juga dalam rumah tangga. Dia straight pandang aku. Dia pandang aku. Bukan sebab apa? Kejayaan yang you capai dalam syarikat juga, dia akan berkaitan dengan rumah tangga kita. Betul. Kalau rumah tangga kita aman damai, you akan nak pergi kerja dalam keadaan suasana tenang. Betul. Allah berikan rezeki pada you. Betul. Ya. Penasihat saya juga siapa tahu? Isteri dan seorang lagi galak. Kenapa yang Sebab galak tu cakap saya, Sob, kalau macam mana kau pun Sob, isteri kau satu hal kan. Kahwin biar satu Sob. Jangan dua. Okay. Satu, bukan tu je. Okay. Satu banyak perkara-perkara lah tu kan. Maksud dia, kalau kita ada isteri, kalau isteri merajuk, pujuk. Sebab apa? Kalau you tak pujuk isteri you, isteri akan lagi jauh daripada you. Dia rasa dia tak dihargai, dia tak disayangi. Betul. Kita sendiri pun. Tapi kalau kadang-kadang perempuan ni degil. Kalau dia buat salah pun dia tak nak. Dia tak nak mengaku salah. Tak mengaku salah. Tapi tak apa. Ego. Passion saya pujuk dia. Okey, Masa kalau pagi kita bergaduh, petang masa sembahyang maghrib, dia pakai telekong, peluk dia, saya kata, I minta maaf. Tak ada. I pun salah. I terkasar. Nampak? Baru aku. Itu psikologi. Itu je. You beralah untuk mencari kemenangan. Betul. Tok, Alalang ni minta tips ni Tok. Cepat Tok. Tok, macam ni Tok. Kalau bini kita, dia macam susah Tok nak nasihat. Dia selalu tinggi-tinggi suara. You ke? Macam ni Tok. Garang je bini kau. Silakan Tok. Ini contoh kau ke? Saya tahu. Ini bukan contoh saya. Ini contoh kawan-kawan saya. Yelah, dia begini. Bagi saya setuju apa dia cakap tu. Ada jenis gitu. Ada tu. Tetapi bagi saya, dia begini. Kalau you pujuk suami you, isteri you. Kalau saya lah kata saya, saya pujuk isteri saya. Dia mengajuk saya, pujuk isteri saya. Tapi kalau isteri saya duk petengking, kedebuk, saya rasa saya pun cabut lah. So jadi saya kena cabut ke tu? Jadi yang si isteri juga, kalau sayangkan rumah tangga, dia mesti bersikap terbuka, mesti tahu batas-batas dia. Bahawa ketua rumah tangga adalah husband. Tapi husband juga bukan kuasa veto. Bukan veto. Ingat. Sebab kita juga tak sempurna, isteri juga tak sempurna. Tapi isteri mesti ada perasaan kekal rumah tangga. Baik tu. Kalau dia ada masalah, selesai cara baik. Baik tu. Bak kata Suib lah tu. Kita kepala, tapi tengkuknya dia. Yes. Macam Galak cakap tu betul. Galak kata, so dalam konteks pekerjaan you kerja you. Katalah kerana kita ni dalam bidang filem lah, bercampur dengan perempuan apa semua kan. Jangan hanyut. Kalau kau hanyut, aku hanyut tak apa. Bukan maksud dia. Maksud dia orang bawah lah. Maksud orang bawah lah. Maksud dia kalau sekiranya kau buat silap, jangan. Kalau anak buah buat silap, tak apa. Sebab kau kepala kereta api. Betul. Galak pernah cakap, Galak kata kau kereta api, so kalau kau hanyut kepala kita habis hanyut mesyuruh. Kan? Betul. That's why kita jadi kepala ni, kita jadi ketua kan, kita kena betul-betul lah. Jangan hanyut. Jangan. Kalau you hanyut, misalnya kata kalau you khayal dengan dunia you apa ni, skandal habis. You tak boleh fokus. Saya tak nafikan, saya bukan malaikat. Saya juga melakukan kesilapan. Pernah ada skandal? Tak ada skandal. Nampak skandal. Kalau saya skandal, hancur lah. Betul. Tapi kadang-kadang godaan tu ada. Mesti tu. Kadang-kadang hampir dia pergi ke line dia tengah. Dah mula ngeri tu. Tapi bila ingatkan bini, ingat my wife. Ingat you cari rezeki. You kena jujur dengan rumah tangga, dengan keluarga, baru datang kebahagiaan dan rezeki Allah bagi. Masya Allah. Itulah pesanan
saya yang dah berusia 70 tahun. Saya akan pegang tu. Saya akan pegang. Ini pesanan kena dengar. 70 tahun. Lama dah. Macam-macam pengalaman lalu dah. Itulah dia. Jadi kepada anda yang ada kelampangan, datanglah saksikan filem Don Dukun ini yang akan ditayangkan di Pawagam seluruh Malaysia kawan-kawan pada 31 Oktober ini. Okey, sentuh pasal Don Dukun sikit je. Mari. Tok, apa harapan Tok untuk filem Don Dukun tu? Berapa juta tu Datuk rasa ni tu? Okey, apa ni untuk filem Don Dukun ni, saya adalah penerbit producer filem. Ini filem ni bukan filem saya, filem keluaran Astro Shaw dan GSC dengan Infinities. Saya doakan filem ni terbaik, mudah-mudahan mendapat sambutan. Baik. Soal berapa juta, saya sebagai seorang penerbit yang dah ber-40 tahun dalam bidang ni, saya tidak pernah meletakkan harga berapa nak dapat, berapa kutipan dapat. Itu kita riak. Kita lebih tahu daripada kuasa Allah. Kita doakan terbaik, mudah-mudahan filem ini dapat sambutan. Bukan saja filem Don Dukun, kepada semua filem-filem tempatan, supaya industri kita terus berkembang dan mengangkat martabat kita sebagai sebuah industri yang disukai oleh rakyat sendiri. Amin. Ini kalau korang dah lama tak nampak Datuk Yusof Aslam berlakon, di sini sebagai Don Samad. Don Samad. Tok, kata-kata untuk kami pula Tok. Don Podcast sebab kata-kata Tok baik tu. Sebab Datuk pun tadi banyak kata-kata untuk dia saja. Jadi untuk kami pula. Bukan untuk aku saja. Kami berdua tu. Saya nak kata-kata tuan, saya bukan apa saja sekali pun kalau kita buat satu perkara tu, kita genggam berapi biar sampai jadi arang. Baik tu. Dan dalam perjuangan ni, kalau kita ada melakukan kesilapan, kita kena akui kesilapan dia, perbetulkan apa yang silap. Kadang-kadang kita tak sedar. Semua orang manusia ada melakukan kesilapan. Saya juga banyak melakukan kesilapan sebagai hamba Allah kan, yang serba kekurangan kan. Dan sentiasa ingat, apa saja kamu buat, ingat rezeki segala-galanya datang daripada Allah SWT. Betul. Itu dia. Dan jangan jadi manusia lupa diri. Itu dia. Baik tu. Tok, Datuk, filem ke depan tak ada nak panggil saya lagi, Tok. Saya last kat Abang Lupa di 3 tu. Watak saya belum mati, Tok. Yang mati Aceh. Aku masih jumpa Datuk Abang Lupa di 3. Deal kan? Dengan deal kan? Rumah yang baru. Kau okey lagi masih ada. Macam Aceh. Datuk dah mati kan? Dia mati kat Abang Lupa di 2. Macam mana Dul? Cepat Dul, pitching Dul. Saya Abang Lupa di 3. Lepas ke depan tak ada ke? Abang Lupa di 4 ke tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Dah lalang Tapi dia kau ada tak tu. berlakon, kau dah sibuk sekarang. Tak, sekarang saya dah tak sibuk. Dulu masa Datuk panggil saya, masa tu radio. Itu pun saya boleh buat tu. Masa tu radio sama dengan orang ni. Kesian aku pagi-pagi datang kan. Betul. Nampak tu Tapi usaha dia. aku cakap apa, untuk Datuk Yusof Aslam mesti aku buat. Pitching lah sekali untuk kami. Tok ni boleh jadi ni berlakon. Saya pun boleh tu. Ejak lah tu. Nak bagi tahu saya boleh pun gagap. Macam mana nak berlakon? Pitching je. Baik Datuk Yusof, terima kasih kerana sudi bersama kami pada minggu ini. InsyaAllah. Kami rasa sangat teruja dan sangat berbangga dapat Terima kasih, bersama-sama dengan Datuk di studio kita ni Ya, kan. sebenarnya tu sejujurnya masa sebelum Datuk datang kan, sebab kita bukannya pernah bekerja yang secara rapat tu. Ya. Kami masing-masing takut ni tu. Takut tu. Saya dengan Fizi cakap, macam mana nak cakap dengan Datuk Yusof ni sampai Fizi saya suruh dia, kau try jadi Datuk Yusof, aku nak cakap dengan kau. Dia buat-buat jadi Datuk Yusof. Betul. Saya tadi berkawan dengan shoot tadi tu. Baras teriak. Tapi rupa-rupanya bila kita jumpa seorang Datuk Yusof ni, betul-betul tu. Macam bapak-bapak. Jutawan, walaupun iyalah tu dah jutawan, seorang yang sukses, tapi humble dia tu yang kita beli tu. Yalah, mahal tu. Dia begini, segala yang baik daripada Allah. Saya pun tak sempurna. Saya bukan jutawan. Saya tak pernah anggap diri saya jutawan. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan tu datang daripada kita. Kita syukuri nikmat. Itu je. Baik tu. Amin. Okey guys, jangan lupa tonton Don Dukun. Don Dukun akan keluar pada 31 Oktober. Dibintangi oleh Zo Arifin, kita ada Ropi Cucupa, Douglas Lim, Sanggita, Chris Nashami, Datuk Yusof sendiri, dan juga kita ada Masya Milan Londo. By the way, terima kasihlah kepada Astro Shaw. Ya. Terima kasih kepada Infinitus. Terima kasih kepada GSC Movies. Kerana sudi membawakan Datuk Yusof Aslam datang bersama kita pada hari Wah, ini. bukan senang kita nak dapatkan Datuk Yusof Aslam. Payah Mana tahu ini alang-alang kita dah buat untuk Don Dukun. Mungkin masa premier Don Dukun kita dol lah dekat sana ke? Mana tahu. Apa masalah dia kan? Apa masalahnya? Tu, kalau Dolls film okey tu. Try. Kau try lagi. Aku Dolls film dah lama tak berlakon. Try lagi. Dagian. Sebelum kita melaburkan tirai untuk episod kali ini, ini satu kata-kata yang saya dapat rumuskan sepanjang perbualan kita pada hari ini. Wow, Ini banyak Fizi. kata-kata tu. Yes, untuk menjadi orang yang hebat, orang yang berjaya dalam kehidupan, kita kena pegang pada 3 perkara ni. Amin. Apa Ji? Yang pertama, disiplin. Tanpa harus diawasi. Baik Ji. Yang kedua, bekerja
tanpa harus diperintah. Wow. Baik, Yang Cik. ketiga, tanggungjawab tanpa harus diminta. Oi. Yes. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dol Podcast. Baik. Bye.